Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada pensyarah saya, Cik Wan Al-Fatihah, dan juga kepada semua rakan-rakan yang menonton. Baiklah, video kali ini bukan video tentang memancing, tetapi video kali ini berkaitan tugasan berkumpulan dalam subjek pengajian Islam. Baiklah, sebelum kumpulan kami membentangkan tajuk yang ingin kami bentangkan, izinkan saya memperkenalkan ke semua ahli kumpulan saya, iaitu terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Azim, Muhammad Hafiz Hanimi, Kristina Suhara dan juga Rabiatul Hidayah. Baiklah, dan kami akan membentangkan tentang perpaduan. Baiklah, perpaduan merupakan aset penting dalam membangunkan negara. Oleh itu, melalui perpaduan yang jitu dan kuat dalam kalangan rakyat, semua wawasan negara dapat dilaksanakan. Topik kali ini akan membincangkan sedikit tentang perpaduan ummah. Okey, seterusnya saya akan bincangkan tentang definisi perpaduan ummah. Okey, sebelum saya bincangkan topik ni, saya akan bagi tahulah maksud ummah tu apa kepada siapa yang tak tahu lagi maksud ummah tu apa. Okey, ummah ni maksudnya ialah masyarakat ataupun bangsa. Kenapa perpaduan tu penting dalam sebuah negara? Sebab perpaduan ini merupakan aset yang penting dalam membangunkan negara ataupun sebuah negara. Kalau perpaduan ummah ni tak ada dalam sebuah negara, apa jadi? Okey, kalau tak ada, kemungkinan akan berlakunya rusuhan ataupun kericuhan seperti di mana berlaku sekarang ni di Amerika Syarikat, di mana rakyat di sana melakukan protes terhadap polis dan berlaku rusuhan di sana. Okey, untuk perpaduan ummah yang bermaksud satu ikatan pengukuhan ummah yang direalisasikan dalam hayatan konsep ukhuwah kejilanan dan jemaah dalam kehidupan di samping dikukuhkan dengan melaksanakan sistem Islam. Bukan itu saja, perpaduan ummah dibina meliputi semua manusia tanpa mengira warna kulit, keturunan, pangkat dan bahasa. Seterusnya ialah ini yang pernah berlaku adalah natijah dari kejatuhan Daulah Islam yang terakhir yang berpusat di Turki pada tahun 1924 oleh Mustafa Kemal Rahmatullah. Ataupun peristiwa ini ialah peristiwa kejatuhan Khalifah Uthmaniyah 1924. Sebenarnya ramai yang tak tahu lagi tarikh 3 Mac 1924 ini ialah sejarah hidup ummah akibat runtuhnya sebuah kerajaan Islam yang telah memayungi sejawagat dunia Islam termasuk alam Melayu. Okay, untuk seterusnya ialah kerajaan Islam yang berpusat di Turki itu telah melingkar jauh kepusatannya sehinggalah ke Balkan, Eropah, dan kehebatan kerajaan Uthmaniyah ini mula semakin lemah akibat daripada perancangan jahat orang-orang Yahudi Dunama. Yahudi Dunama ni, diorang ni sebenarnya memeluk Islam dengan niat nak menghancurkan Islam. Dan seterusnya, negara barat telah berusaha meniupkan semangat negara bangsa Arab kepada negara-negara Arab yang lain dengan menganggap kerajaan Turki ialah sebagai penjajah. Melalui semangat negara bangsa ini, kerajaan Turki mahu dipisahkan oleh negara barat daripada saudara-saudara Islam yang lain di seluruh dunia. Itulah niat sebenar negara barat yang nak pisahkan Turki ini dengan saudara-saudara Islam yang lain. Okay. Dan dari peristiwa ini kita nak boleh nampak bagaimana negara barat yang ingin cuba mencobalakan kepada ummah di kalangan umat Islam. Untuk asas-asas perpaduan ummah ialah seperti membina perpaduan ummah. Pada saat ini sedara umat mulai bergelora untuk bersatu. Tetapi matlamat yang baik ini ataupun matlamat yang untuk bersatu ini tidak akan dapat dicapai jika kaedah yang dilakukan adalah salah ataupun keliru. Dan seterusnya ialah di satu sisi kita menyeru untuk bersatu ataupun menyeru persatuan, tapi di sisi lain kita masih mengekalkan sepadan dan membanggakan ataupun membanggakan sepadan. Maksudnya pada zaman ini masih ada juga yang hidup yang mengikut taraf, warna kulit, sedemikian begitulah maksudnya. Dan sehinggalah saudara Islam yang datang dari negara jiran itu berlindung untuk perlindungan ataupun mencari nafkah, tapi kita halau berbalik. Adakah ini dikatakan perpaduan? Persatuan akidah. Sesungguhnya prinsip utama persatuan dan persaudaraan dalam Islam adalah akidah Islam. Seterusnya, segala benteng sepadan geografi, tembok-tembok nasionalisme dan patriotisme, jurang kaya dan miskin, serta perbezaan warna kulit dan bahasa akan runtuh apabila masing-masing memiliki akidah Islam yang sama. Maka dengan itu, mereka adalah bersaudara. Seperti yang kita tahu, satu-satunya ikatan yang mampu menghubungkan sesama Muslim adalah akidah Islam itu sendiri.
Baiklah, yang seterusnya perpaduan ummah. Agama Islam sangat mementingkan tentang hal-hal perpaduan ini. Ini dapat dilihat melalui hukum-hukum atau perintah-perintah dalam Islam. Sebagai contoh, kita boleh lihat bagaimana cara sesebuah negara Islam tersebut dipimpin oleh orang Islam, sama ada adil ataupun tidak, dan hukuman-hukuman yang dijalankan oleh pemimpin tersebut kepada pesalah yang melakukan kesalahan lah. Okey, mau menerangkan kesimpulan dalam asas perpaduan. Okay, firstly, saya nak mengatakan perpaduan ummah mestilah diasaskan kepada akidah Islam, iaitu kena diterapkan lah dalam Islam, perpaduan ummah. Dan akidah kan penting dalam Islam, jadi kita kena terapkan perpaduan ummah dalam akidah kita. Lepas tu yang kedua adalah ikatan selain dari asas seperti nasionalisme, patriotisme dan lainnya adalah diharamkan. Okey, syariat Islam secara fitrahnya jika diamalkan akan menyatukan ummah dilihat dari konsep kesatuan daulah dan kepimpinan yang mampu menghilangkan sempadan kaum, bahasa dan warna kulit. Syariat Islam penting bagi perpaduan kaum dan juga perpaduan ummah. Lepas tu yang keempat, makna hijrah yang sebenarnya yang perlu diambil tindakan oleh kaum muslimin adalah lonjakan kepada keadaan di mana Islam diamalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dia ada banyak-banyak macam poin-poin dia hijrah kan. Dia kalau hijrah dia macam berhijrah untuk memasuki pelajaran, berhijrah sebab nak pergi tengok tempat tu, berhijrah untuk mengamalkan benda yang soleh, berhijrah untuk bersolat apa semua. Baiklah. Faktor-faktor penyatuan ummah terbagi kepada 4. Pertama, kepimpinan. Baiklah, kepimpinan merupakan pemangkin ke arah penyatuan ummah. Kita sebagai umat Islam amat digalakkan mengamalkan cara Islam yang syumul. Penghayatan Islam secara menyeluruh merupakan benteng terbaik dalam menangani perpecahan ummah. Okey, saya akan menerangkan pendidikan bersepadu dan juga pembentukan persekitaran kondusif. Okey, firstly saya nak mengatakan pendidikan yang bersepadu, iaitu mendidik bukan sekadar melalui wadah pendidikan secara formal, malah ia mesti perlu diperluaskan melalui saluran media massa. Okey, seterusnya pembentukan persekitaran kondusif perlu diwujudkan melalui usaha bersepadu daripada semua pihak. Okey, lepas tu persekitaran yang kondusif dapat dibentuk hasil dari usaha pengawalan dan bersepadu dan berterusan terhadap media. Okey, advantage. Kita punya kebaikan, kita sebarkan benda-benda baik melalui media massa untuk mendapatkan pengawalan yang bersepadu. Contohnya kita tak payah duk hantar benda-benda resis tu, tak elok lah kan. Baiklah, secara kesimpulannya, walaupun Islam mementingkan perpaduan ummah, namun pada masa yang sama, Islam juga menolak perpaduan yang membawa kepada kejahatan dan keburukan. Hal ini berarti apabila wujudnya kejahatan dan penyelewengan dalam masyarakat, kita mestilah bangun memperbetulkan kejahatan dan penyelewengan tersebut. Baiklah, sekian sahaja pembentangan tentang penyatuan ummah daripada kumpulan kami. Saya harap semua akan faham tentang apa itu penyatuan ummah, maksud penyatuan ummah, faktor-faktor penyatuan ummah semua, okey? So, saya harap kita akan jumpa pada video yang akan datang. Assalamualaikum.